Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala sebab bagi lagi kita nyawa hari ni ya, bagi lagi kita akidah Islam hari ni, bagi lagi kita kesihatan yang baik hari ni. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebelum kita mulakan punya kita perkongsian jahit-jahit hari ni, okey. Welcome Ina Salman. Hari ni comot sikit rasanya. Okey, jom kita start halaqah kita dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah. Okey, salam Jumaat semua. Okey, semoga hari ini adalah hari ketiga kita kawalan pergerakan kan. Semoga semua masih stay di rumah ya. Alhamdulillah saya sampai hari ini hari ketiga tak keluar lagi. Alhamdulillah, sebab itulah yang terbaik. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun cakap, jika kita berada di kawasan ada wabak, ada penyakit berjangkit, jangan kita keluar dari kawasan tu. Dan orang yang luar pun jangan masuk ke kawasan yang ada risiko wabak tu. Sebab apa? Kita tak nak ada penyebaran dari dalam keluar dan luar ke dalam. Okey, apa punya kita line pun macam dari semalam lah dia pun macam terkena virus apa tak tahu. Selamat pagi Kak Ina, selamat pagi Amin Nur, welcome Hana Nanyan. Okey, maaf kalau saya silap sebut. Okey. Okey, hari ni kita nak share cara buat face this is untuk budak sebenarnya ya. Tapi budak-budak pun dia dah okey sebenarnya. Untuk orang dewasa yang tak berapa nak. Okey, kalau yang muka bulat lagi, face mask ni tak sesuai lah lagi. Tak sesuai lah. Okey. Macam ni. Saya perlu ke pakai. Saya pun akan buat pada niqab saya ni side dalam. Nanti saya share lah. Hari ni peluh-peluh sikit. Sorry. Apa nama cakap? Saya akan share juga cara macam mana nak buat face mask untuk orang pakai niqab. Tak payah pakai macam ni dah. Line kita sekat-sekat kan. Okey, nanti saya tunjuk untuk yang siapa pakai niqab pun. Kita buat face mask direct pada niqab kita side dalam. Kita bubuh, kita attachkan dia supaya kita boleh masuk filter. Dan kita buat tali lah sikit sini supaya dia tak terbuka lah. Kalau kita bubuh filter pun dia terbuka-buka, angin masuk. So tak ada function juga kan. Nanti saya tunjuk cara dia. Tapi kali ni saya nak ajak kita buat face mask yang macam ni. Sebab saya tahu ramai kat luar sana yang tak dapat bekalan face mask dia orang. Mawar-mawar welcome. Okey, sebab apa? Face mask ni sangat penting lah sekarang. Sebab kita yelah, kita memanglah dalam kawalan pergerakan kita tak keluar rumah. Tapi nanti bila satu masa kita nak pergi beli barang dapur ke apa, kita akan keluar kan. Waktu tu kita kena pakai. Okay, bila kita kita kena ada lah face mask ni. Sebabnya Surgical punya kan dah memang OOS out of stock. Tak tahulah. Saya pun dah pernah cari. Jadi saya memang terpaksa juga buat macam ni. Okay, dan saya akan tunjuk sebab saya akan bubuh kat sini poket dia ada dua. Dia ada dua lapis. Jadi alang-alang dua lapis supaya kita boleh insertkan filter dalam ni. Nampak tak? Dah macam topi lah ya. Okay, dekat dalam ni saya gunakan ni cotton supaya dia lebih lembut. Yang luar ni saya guna cotton com. Dia macam
dia cotton yang kasar sikit kan. Jadi kalau kena muka tu dia macam tak sedap lah. Jadi kita buat dia side luar sebab dia kain yang lebih keras. Siti Farah, welcome. Jadi dia akan dia bentuk dia akan lebih cantik. Akan kain jenis apa yang sesuai untuk buat face mask. Cari kain yang tak panas. Jangan cari yang panas sebab kita nak dalam keadaan yang lama macam tu kan. Ini saya gunakan cotton dengan kain yang dekat muka punya, yang side dalam kena cotton. Dia lembut. Zahara Yamin, welcome. Jadi macam ni kan. Tapi untuk yang ada juga saya buat macam ni ya. Side luar dia Homo creep, dalam dia apa ni? Dalam dia moss creep. Ini untuk yang dewasa lah. Dia tak nak katun-katun kan, sebab saya tak ada stok kain yang tak. Asma Warni, welcome. Syikir Muhammad, welcome. Saya tak ada stok kain untuk yang dewasa, yang plain, yang tak katun-katun ni. Semua katun-katun ni memang untuk budak je lah. Lepas tu ni saya explain dulu ya. Lepas tu kat belah belakang dia, nampak ni, saya buat dia punya getah macam ni. Yang ini getah dia macam ni ya. Boleh juga buat macam ni. Getah dia satu kat atas dengan kat bawah. Yang tadi saya combine kan, jadi belakang ada satu je kan. Lagi satu macam ni. Sekejap mana pula ni? Terhilang pula dia. Saja je tahu dia menyorok. Allahu Akbar. Saya dah mana ya? Sebab terlalu banyak barang. Tak apa. Sekejap. Saya guna ni ya, tali ni. Tali barut ni. Zuljannah, welcome. Ni tali baru ni kita bubuh. Maksudnya dia ada 4 lah tali ni. Atas ni satu, bawah satu. Macam tu. Tali ni panjang dia saya guna yang untuk budak ni, saya buat 13 panjang tali yang untuk sesuatu ni. Kalau untuk buat macam ni, getahnya atas ni 10 inci, bawah ni 8 inci. Ini yang ni saiz untuk 7 tahun ke 12 tahun. Umi Amar, welcome. Kalau dia umur dia bawah daripada 7 tahun, saiz yang ni, ni punya dia saiz. Ni pola saya ya. Kalau orang lain buat pola lain, saya tak tahu, sebab saya berpandukan muka anak saya. Muka kita orang ni bulat-bulat. Jadi dia tak match dengan pola yang saya guna sebelum ni. Panjang daripada hidung, mulut lah ni, mula kan, daripada side tepi ni sampai side ujung ni 12, sebab ini 6 inci kali 2 lah. Daripada bucu atas hidung ni sampai ke bawah dagu ni 5 inci. Daripada ni ada garis tengah, garis lurus kan. Lepas tu kita bagi ke depan setengah inci. Lepas tu dari yang tepi ni, yang kat telinga ni, yang kat tepi pipi ni, dia 3 inci setengah. Untuk saiz Siti Balkis, welcome. Untuk saiz 7 hingga ke 12 tahun, contoh budak sekolah rendah. Kalau budak sekolah menengah, kita bagi yang pakai yang untuk dewasa je. Sebab tulang dagu diorang pun dah memanjang kan. Hidung diorang mungkin lagi mancung kan. Ni budak-budak kecil ni, muka dia masih kecil, tulang dia tak membesar, tak panjang lagi. Lepas tu bentuk yang kat sini ni, cing guna yang ni ni pembaisian yang dah patah. Ni kita letak sini. Dia kena macam ni ya. Kita dari sini dapat ke titik tengah dia kat sini. Lepas tu kita buat lengkungan daripada yang bucu 5 inci tu. Ni saya masukkan sikit lagi sebenarnya.
Okay. Ikutlah berpandukan kita tengok muka tu. Kalau kita tengok pipi dia naik sikit, kita bagi dia ke bawah. Macam tu lah. Supaya dia tak kat sini sangat. Sebab kadang-kadang rimas kan. Jadi kita bagi dia bawah ni je. Bawah eye bag tu kan. Mata panda tu kan. Bawah tu pun okey dah. Janji tutup hidung dengan mulut. Itu yang paling penting. Lina and Z. Welcome. Lepas tu, okey, pola ni sekeping je. Pola tak payah buat 2 keping. Tapi kain kita yang kita perlu lipat 2 keping. Okey, kain tu kita tengok sikit kat bawah ni. Saya tolak sikit mesin. Sebenarnya hari ni saya nak ajak korang buat inner yang macam dulu tu. Bergetah tu kan, tapi ni saya nak buat cara lain yang saya nampak lebih bagus. Tapi tak apa. Kalau banyak lagi masa, sempat lagi, kita buat tau. Okey, ni. Sekejap. Berselerak sangat sebab memang banyak sangat kerja. Tunggal langgang bilik jahit saya. Okey, kerja macam ni. Mari kita tengok kat sini. Meja pun dah penuh dah. Okey. Lepas tu boleh guna ni getah ni kita guna yang paling halus ni. Pergilah cari. Tapi saya tak sarankan guna getah yang dia putih je semua. Jangan guna tu. Dia sangat ketat, dia sakit kat kepala. Yang ini dia lembut. Ni okey dah. Untuk budak-budak, orang besar pun boleh pakai macam ni. Lepas tu, lagi satu cara, kalau tak nak buat macam ini, sebab kalau perempuan kan pakai tudung, telinga kan tak terkeluar. Tak nampak. Jadi dia better macam ni lah, sarung terus daripada atas kepala. Ini saya anak saya, jadi tak muat lah. Okey, jadi macam ni masuk. Kalau orang besar, kita besar kat atas ni ya. Besar atas ni kita buat berapa 16 12. Bawah ni kita buat 10. Macam tu ya, bagi besar sikit. Ima Shanisma, welcome. Lepas tu filter pula. Kalau kita guna filter yang ready made pun, yang dah siap gunting yang kita beli online tu kan. Itu pun kita kena ni tahu, setiap 3 jam kita tukar punya kita mask ni. Dan punya kita filter dalam tu pun kita keluarkan dan buang. Jangan basuh tu, basuh mask je. Lepas tu ni boleh juga guna tisu muka yang biasa tu, masuk je kan. Ataupun kita guna wet tissue tu yang untuk baby tu kan. Kita keringkan dulu, tu kita bagi elok-elok, kita masukkan dia kat dalam ni, cover kat hidung dengan mulut tu. Okay. Lepas tu apa saya nak cakap tadi? Okey, mari kita tengok ya cara dia. Sebenarnya ada kain yang perlukan. Banyak ni. Saya tunjuk satu-satu. Ya. Terpening pula kan nanti. Okey, ini saiz kecil tu. Okey, nampak tak? Ini sebab ni sebenarnya tersalah sikit sebab termuncung dia tu. Dah macam anak burung pula tu. Okey. Saya termuncung sangat, batu kat sini dia ketat dekat dagu anak saya. Ini yang first kali saya buat. Tapi tak jadilah. Sebab tu Umi Salwa, welcome. Okey, ni nampak tak tengah dia tak berjahit kan? Sebenarnya ada beberapa cara kita nak jahit face mask ni. Okey, saya ajak korang buat cara yang paling mudah dan senang, supaya korang boleh buat sendiri kat rumah korang, tak pening-pening macam mana nak buat dia kan. Okey, yang pastinya sediakan 2 lapis. Kalau korang betul-betul nak guna cotton je, dua-dua side tak ada masalah. Kalau cotton tu yang jenis okey ya. Apa namanya? Japanese cotton. Itu lembut kan. Lepas tu bukan Osaka. Jerman pun dia agak, walaupun dia tebal tapi dia lembut. Tapi saya sangat suka material scuba. Rupanya material scuba sangat cantik untuk buat face mask. Tapi kan saya buat face mask untuk lelaki. Sebab dia nampak ke lelaki. Untuk perempuan saya guna Mosquito tu sebab dia masih sejuk kan. Alice Aisyah, welcome. Dia masih sejuk dekat muka. Jadi
biar kita cari kain yang stretchable, sebab kita combine dengan kain yang tak memeri. It's okay. Okay, lepas tu dia, dan face mask untuk perempuan ni jangan cari yang heavy sangat. Perempuan ni susah nafas kan. Okay, jadi kita cari yang dia kain dia tak berapa berat. Kalau nak guna dua-dua material cotton biasa pun tak ada masalah. Kalau nak guna dua-dua side knit cotton pun tak ada masalah. Okay, ikut keselesaan korang ya. Okay, lepas tu saya kena ambil satu contoh lah kain ya. Macam ni lah. Saya ambil satu cotton. Kain merata-rata. Main tarik je kan. Mana ya? Saya dah letak dalam plastik lain. Sabar. Mana hilang kat mana? Tak ingat letak mana. Sima, please. Masuk dekat sini handphone dah macam gerabak apa dah. Okay, ini kan yang saya guna tadi warna merah tu ni. Ni sebenarnya foil apa getah yang orang guna untuk letak dekat pakaian dalam dan panties lah. Tapi dia masih getah. Dia kategori getah. Okay, kalau korang nak guna yang macam band, tag band yang Nike Adidas ke, itu lagi nampak cool nampak style kan. Welcome Raihan Kasim, Hidayah Saad. Jadi ini pun boleh guna sebab ni kita tak keluar langsung rumah tau. Kita guna apa dekat rumah. Okay, and then kita boleh guna tali je. Kita guna material yang sama, kita buat tali. Okay, disebabkan ni saya dah tunjuk je. Saya tunjuk je lah. Saya dah buat macam ni. Korang nampak kan? Saya masukkan pada satu lapisan. Saya jahit daripada satu lapisan je. Jangan jahit pada dua-dua, nanti susah, ketat sikit kita nak keluar. Ni ada. Dah terponyok lah dekat dalam tu. Nampak? Tisu tu sepenuh-penuh kat dalam kita punya face mask tu. Jadi tertutup juga kan. Tak apalah kalau orang kata tak boleh halang kuman. Kalau daripada kita tak pakai apa-apa, langsung tak tercover, tangan kita yang rata-rata ni gonyong muka, hidung lagi, kita ada risiko yang sama tinggi. Jadi kita usahalah. Moga hasil dia Allah je yang tahu. Kita dah berusaha kan. Okey. Kali ni saya nak ajar korang. Bukan ajar, saya tak ajar. Saya nak kongsi dengan korang cara yang kita buat guna tali, guna kain yang sama je. Supaya kita tak pening-pening. Alah, tak ada getah, tak ada ni. Tak apa, korang ada satu jenis kain ni, dah boleh buat semuanya. Sekejap je. Ni jadi panjang sebab saya membebel. Okey. Nampak tak ni? Ni macam yang Spiderman tadi. Kat depan ni tidak berjahit kan? Dia jahit sampai sini je. Okey. Tapi yang ini, cat ni, miau-miau ni, miau-miau terbalik pula. Dia berjahit. Allah, buruknya dah pengit-pengit dah kan? Okey, dia berjahit kan? Nampak? Dia jahit semua, tak ada yang tak terjahit. Okey. Macam mana nak buat dia? Okey, saya letak tepi dulu. Mari kita tengok. Kain saya tadi tak buat kira. Tengok lagi. Saya guna material cotton je. Ni ya. Nak warna gelap sikit. Sekejap, benang mana tu? Inilah. Benang kita macam hijau-hijau lumut sikit. Okeylah hijau ni. Okey. Lepas tu saya dah ada yang, memang saya dah buat mold dia tu kan. Saya dah buat mold dia ni. Tapi saya lebih suka bila saya dah gunting pada kain, saya guna yang kain dia je. Itu saya tak tepi. Ni saya dah gunting. Okey, lepas tu kita tengok kat sini. Kawasan pun memang agak padat. Tak mau pula dia berpusing. Bismillahirrahmanirrahim. Ketat sangat.
Tadi dia longgar sangat, dia jatuh-jatuh. Jadi saya ketatkan, rupanya terketat sangat. Okey. Macam ni, ambil kain kita ni. Letak tepi. Buka. Okey. Ni. Daripada sini kan. Sebab ni dah pernah dah gunting dah. Jadi kita mula dekat sini dia je. Okey, ni kain yang betul, lepas tu kita lipat. Lepas tu kita ambil lah kain yang tadi tu. Kita letak dekat sini. Cukup tak panjang tu? Dah cukup. Cari kawasan yang cukup. Tenang je. Oh, dari sini. Macam ni ya. Okey. Okey, macam ni. Letakkan dia macam ni. Macam ni. Okey. Korang senak nak tak kisah sebenarnya korang ada kain macam mana pun. Okey, pada ni kita penitikan dia sekali supaya dia tak bergerak-gerak. Dah betul dah. Boleh nampak ke dengan baik? Okey, macam ni. Tak nampak kot Macam ni kot. Macam ni kot Macam ni ke korang boleh faham sikit? Nampak keadaan dia yang betul. Ke macam ni? Okey, tak apa. InsyaAllah boleh faham. Okey, lepas tu kan, ini saya dah buat ni, mold dia ni, saya dah siap sekali basi tau. Saya buat sukuinci. Kecil je. Okey. Tapi besar-besar sangat. Tapi kalau nak buat setengah inci pun tak ada masalah. Lebihkan je sikit lah lagi kan. Okey, lepas tu mana saya punya sebab hari ni memang agak kalut sikit. Kakak. Tak apa. Kita guna je marker ni. It's okay marker ni. Okey, ni kan kita gunting je ni. Bentuk dia macam ni. Okey, tapi disebabkan kita nak Nurul Saadah Hassan Basri welcome. Kita nak jahit macam ni tadi. Kita nak jahit dia tengah sekali kan. Ni pun kita potong je dia. Kita belah je dia nanti bila sampai kat sini nanti. Okay, saya tunjuk. Okay, ini cara yang saya nak bagi korang semua mudah je. Sebab ada yang saya tahu banyak cara dah. Tailor lain pun banyak ajar kan. Bagus sebenarnya. Sebab banyak-banyak cara ni kita boleh pilih mana yang paling sesuai dengan diri kita, yang kita rasa kita nak guna. Tak ada masalah. So ni macam ni. Okay, kita dapat bentuk dia macam ni kan. Tapi ni saya potong je lah tengah ni. Okay, lepas tu saya nak combinekan dengan kain ni. Dia kalau kita tak potong tengah tu, dia jadi macam ni. Rupa paras dia macam ni dia dekat atas ni macam V, bawah ni macam V kan. Okey, lepas tu nampak ke? Okey, macam yang jadi rama-rama dah kan. Cik. Okey, lepas tu dah siap. Punyalah senang je. Tapi disebab saya kata tadi saya nak ajak korang buat tali guna kain yang sama. Jadi saya gunakan cotton lah, bukan kain ni. Sebab kita tak nak tali tu boleh meregang panjang lagi, tak nak. Sebab kita dah gunting cukup panjang. Okay. Tadi saya kata kalau saya guna tali barut tu, saya buat 13 tu.
Jadi kat sini saya buat 26. Okey. Untuk satu tu, ni nanti saya potongnya, buang yang apa namanya ni, berbulu-bulu ni, tak cantik. Sekejap, kita potong dulu lah, nanti kan ada yang keliru pula. Okey. Lepas tu kita nak ada dua line ya, seinci punya dia lebar. Nak buat seinci setengah pun boleh, tapi dia lebih lebar, tu je. Ni kalau tak boleh nak pegang, penitikan. Ni hari ketiga kan kita duduk rumah. Daripada tak buat apa-apa, baik kita buatlah sesuatu yang lebih bermanfaat untuk diri kita kan. Kita upgrade ilmu kita. Kita upgrade kemahiran, tak salah pun. Waktu ni lah saat paling terbaik nak buat cookies. Kan? Nak membaking ke, nak menjahit sarung bantal ke. Macam ni lah masanya. Sampai kan saya terfikir, kemarin ada dapat video yang orang tu main-main dengan anak dekat rumah kan, mengisi masa terkurung kat rumah tu. Jadi saya pun terfikir macam tu. Kata nanti saya selesaikan semua kerja saya cepat-cepat. Saya nak buat satu hari satu mainan. Bila habis 20 hari kita ni, pergilah cari hadiah untuk dihadiahkan kepada pemenang. Saya dah cakap ke anak saya, nanti kita main tau. Satu hari satu mainan, siapa menang nanti. Dah kumpul-kumpul mata setiap hari tu, siapa menang dapat hadiah. Nak! Seronok kan? Tapi sebenarnya tak tahu nak guna apa lagi. Yelah, kita duduk kat rumah je, nak cari barang kat mana kan. Okay, ni kita belah dua ya, sebab kita nak buat dua helai. Okay, membising hal lain pula ya. Tak apalah, mengisi kekosongan sambil menggunting. Okay, dapat dua helai. Okay. Oh, jangan pening-pening sebab tak ada getah ke apa ke tau. Jangan pening-pening. InsyaAllah ni boleh jadi bekalan pengganti lah korang punya emas yang tak dapat di pasaran tu. Ni macam ni. Ujung dia lipat sikit. Macam ni. Lepas tu sebelah kanan lipat. Sebelah kiri lipat. Tada! Dia akan jadi macam tu nanti tau. Tapi ini saya bukan nak jahit daripada sini. Saya nak start dia daripada emas ni. Ni kita punya kain yang cotton dia ya, bukan saya buat lapisan dengan ni tadi kan. Satu cotton biasa, satu knit cotton. Emma, welcome. Okey, macam ni. Jom kita tengok. Berselerak sikit. Bukan sikit, banyak ni. Okay, janji korang nampak lah. Oh, gede. Benda cabut lah. Dahsyat. Okay. Sekejap. Meja berselerak. Okay. Tak setu. Tak setu juga. Kita nak ni je. Ini ni kita kena penitikan dia. Tak setu juga. Semua tak setu. Ni je tinggal. Okey, lepas tu kita combine dulu ni. Gunting besar tak nak, snip dia.
Okay, ni macam ni. Letak dalam keadaan betul. Dalam keadaan betul. Lepas tu kita langkupkan dia. Cantik bertemu cantik. Okay. Lepas tu kita mula jahit kat tengah dia ni ya. Yang melengkung tu. Yang melengkung depan hidung tu. Oh. Jatuh pula kapurnya. Saya tak patah. Kalau tidak kemurungan. Tailor is patah je kapur, kemurungan 2 hari. Menyesal. Bismillahirrahmanirrahim. Macam saya kata tadi, saya buat kecil je ya. Suku inci je. 1/4. Suku. Okey. Jahitlah sampai bawah. Mesin saya beragam sebenarnya. Jahitan jadi tak cantik lagi. Tapi alhamdulillah ni elok. Terima kasih mesin. Okey, ni kita dah dapat macam ni. Kita snip-snipkan dia. Okey. Okey. Saya buat macam ni ya. Untuk buat macam ni, jaket ni, kita ada line tu kan. Dah bising dah kat luar tu. Okey. Alice Farisha, saya tak nampak ya. Farizan Basri, Nurjana Osman, Fida, RBS, welcome semua. Okey, ni kan ada line yang saya jahit tu. Okey, cara dia kita jahit dulu dia. Kita buka ni dan buka jahitan tu. Ini optional je. Mengapa? Tak ada efek apa-apa. Tapi kalau rasa macam saja-sajalah nak macam bagi nampak line kan. Bagi nampak tu sikit, buat je lah. Kalau tak nak pun tak apa ya. Ni sekejap saya tunjuk. Dia tu lah, dia susah sikit nak buka dia. Tapi seronok bila tengok ada line tu. Okay. Lepas tu okay, jahit je sampai bawah jugalah. Okay, jahit pula yang side belah tepi ni. Kita buka dia supaya dia gigit lah kain tu. Kain yang basi tu kan, kita buka lah, dia cantik lah. Tak nak buat pun tak apa tau. Dia saja gedi. Okey. Okey, tu dia dah. Dia terbuka ya. Jadi macam ni ya. Side luar dia nampak lah. Ada line tu. Okey, lepas tu. Satu yang luar dia. Ni luar kan. Kita kata cotton yang ni luar. Okey, kini kita buat pula yang klik dalam tu pun sama. Walaupun dia cantum, tapi saya still jahit sampai bawah juga. Straight lah, tak ada berhenti-berhenti. Okay, nanti saya tunjuk apa korang perlu buat untuk kalau untuk yang dewasa. Macam saya kata tadi, budak bawah 7 tahun kan saya kata tadi. Okay, bawah ni korang kena pendekkan dia. Dalam setengah inci ke 1 inci. Boleh. Sebelah side tepi telinga tu pun kena kecilkan setengah inci. Okay, kenapa? Sebab muka dia orang tak lebar lagi tau. Ni saya buat yang mall yang ni. Buat kat anak saya. Kek ni memang dah. Lepas tu ini memang bawah dagu macam ni lah. Saya pun tak tahu. Kecil sangat ke muka dia. Tapi saya tengok dia bulat. Ni dia pakai tu macam ni lah. Ni dagu kan. Dah macam ni dah. Dan sangat tak dah terlopong macam ni dah kat dia.
Dia sangat tak sesuai untuk ini, untuk budak yang bawah daripada 7 tahun. Ni untuk 7 tahun ya, budak sekolah rendah lah kita cakap. Dah nak jatuh. Okey, lepas tu ni pun kita kalau okey, kenapa saya suka buat ini? Tak apa, ni saya tak potong pun, tak apalah, saya jahit je. Nanti saya cakap kenapa semua kenapa kan. Banyak betul persoalannya. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh je tulis je kat situ, kita sama-sama share. Apa saya mampu jawab, saya bantulah. Dan sebenarnya face mask ni sangat mudah dibuat, sehingga kan kita boleh jahit guna tangan je. Jahit guna tangan pun boleh. Kita ambil je kita jahit je lah dia yang side sini tadi kan, yang tegak kat luar tu, kita jahit gede-gede jelujur je pun boleh sebenarnya. Tapi make sure lah kita jelujur tu ketat lah, jangan jelujur longgar-longgar, nanti pakai rabak kan. Lepas tu kita pula buat 2 lapis, jadi dia tak terbuka, tak ni lah, okey lah maksudnya. Dan dia sangat mudah, semua orang pun boleh buat tau, insyaAllah. Lepas tu ini saya kata tadi, saya nak tunjuk yang buat tali dekat ni kan. Okey, kenapa saya bagi banyak pilihan? Getah lah. Yang ini sebab saya nak bagi mudah, supaya siapa yang tak ada getah kat rumah sekarang pun boleh buat. Dan lagi satu, muka kita ni tak sama besar. Bila kita guna getah yang dia dah tak boleh dilaras tu, apa ke orang muka kecil, nanti sekarang dia melorot lah kan. Dah dia kena cari sesuatu untuk diikat lah, dikepit pula kan. Tak ada kerja. Ada orang pula, Rosnah Saad welcome, Hajar Nasir welcome. Okey, ada setengah orang tu muka dia pula besar. Bila kita dah ngam-ngamkan dia tadi, saiz yang macam saya cakap tadi, untuk dewasa 12 atas, bawah 10 tu, bila muka dia lebih besar, dia dah tak boleh masuk dari sini tau. So kesian. Jadi inilah cara kita nak mengatasi daripada orang yang, sebab ada setengah kita buat nak jual kan, kita tak kenal siapa pembeli kita. Jadi tak kenal pun dia, tak tahu muka dia bulat mana, kita tak pernah sukat pun dia kan, tak boleh nak sukat dia. Jadi inilah gunanya yang guna tali. Sebab kalau dia muka dia besar pun, dia still boleh ikat. Muka dia kecil pun diikatlah lebih banyak, still tak ada masalah. Kalau dia rasa rimas, Akmal Suziati Abdullah welcome Kak. Kalau dia sepanjang sangat, okey, dia sepanjang, dia boleh lagi gunting. Dah gunting tu ni sikit kan, ni macam tu. Jadi taklah berbulu. Okey, itu terpulang pada dia lah, standard size. Okey, macam kain lah, kita buat baju dah standard size. Kalau orang tu terendah, dia potong sendiri. Okey, ini jom kita kembali pada kain kita ni. Okey, kita dapatkan titik tengah dia ni sini. Okey, lepas tu kita letak dia punya ni, kita letak kain ni tadi macam ni. Kain dalam keadaan betul bertemu tali dalam keadaan betul bertemu kain dalam keadaan tak betul. Jangan jadi tak betul. Betul-betul kan. Okey, jadi kain yang cantik bertemu tak cantik kan. Okey, lepas tu kita boleh jahit. Kita jahitkan dia. Ni kan, nampak permulaan dia dekat sini. Kita tindih dia.
Yang ini pun banyak cara ada dia. Bila kita buat dalam keadaan yang saya tunjuk ni, kita akan lipat dia ke luar. Dia jadi lipatan ke luar. Macam ni. Cing. Dilipat keluar. Tapi kalau kita jahit dia ni dari arah atas, dia akan lipat ke dalam. Maksudnya ini yang terbalik ke sini. Dia akan jadi ini kain terbalik, ni kain yang betul. Terpulang lah ikut mana pun kan. Kalau korang rasa korang suka macam ni, buat je lah macam ni. Okay. Lepas tu kita selesaikan dia dulu. Kita selesaikan tali dulu. Macam ujung ni. Macam ni. Lipat dulu dia. Supaya dia tak ada yang tu lah. Kita tak payah nak fire lah. Okay. Lepas tu, kalau rasa tak boleh nak pegang, penitikan. Ni kita tekan dulu dia dekat mata jarum. Tak nampak, tak kena. Korang tercucuk jari. Okey. Jalan sikit. Ni lah satu masalah mesin ni. Dia dah jadi tak boleh nak lalu sangat. Okey, tak apa. Saya dah tekan tu. So, kita buat macam ni je. Pegang je. Tarik macam ni. Dia akan terlipat. Ni bila saya buat macam ni, sebenarnya saya dah terbalik arah tau. Ki. Sekejap ya. Saya settlekan kat sini dulu. Saya penitikan yang dekat kain ni. Kan saya kata panjang tali ni 13 tu kan. Boleh juga saya rasa untuk dewasa. Sebab tak payahlah panjang-panjang sangat. 13 tu pun sebenarnya panjang dah. Okey, peniti je lah. Mana ni saya peniti dulu sebab saya nak nampak dia jadi macam ni ya. Sebenarnya saya nak tengok dia dari sini, tapi disebabkan kain ni saya dah jahit daripada arah tu, saya terpaksa jahit dia macam ni nanti. Tak apa. Bismillah. Jarum tersangkut. Okey, lepas tu jalan dia. Sorry, tak perasan. Nampak kan? Dia dah tarik kain ke side sana. Kita kena jahit terbalik. Jahit seorang-seorang pun bukan tak ada kesilapan. Ada kan. Bila jahit depan orang tu nampak sikit ada pemerhati kan.
ujung ni pun kita lipat dulu. Lepas tu kita gulunglah dari tepi macam tadi juga. Ini cara untuk kita tak jahit dari luar je ujung ni. Tapi macam saya kata tadi, kalau korang rasa panjang korang potong, memang dia akan berbulu jugalah. Tak bermakna dah lah benda tu. Okay, kita dah return. Kita habiskan dah dia. Okay, lepas tu dah dapat sebelah. Lepas tu buat lagi yang sebelah ni juga. Macam tu juga. Alamak, dah lupa dah ikut mana tadi kan. Yang ini mana betul? Ni betul. Ni terbalik tadi kan. Saya letak. Dapatkan titik tengah dia. Okey, tadi saya kata nak cakap pasal yang dewasa punya kan. Yang dewasa punya kita boleh buat, kita buat saiz kan besar, nanti nampak besar sangat. Jadi kalau kita nak kurangkan kebesaran dia tu, kita just dekat sini ni kita buat plate. Kita platekan dia. Nampak? Dia jadi macam tu nanti ya. Supaya dia ni khas sikit. Dia nampak kecil sikit bila kita pegang ke apa, tapi bila kita guna tu, bila kita nak guna dia, dia akan terbuka lah balik plate tu kan. Macam tu. Bila pakai macam ni, bila kita nak simpan, kita boleh nampak dia macam kecil tapi besar. Okey, macam tu je punya dia cara kalau untuk yang dewasa. Okey, yang ni budak punya. Tak payahlah buat plate tu pun tak apa. Okey, so ni macam ni. Saya dah tersilap. Dia kena dari arah yang sama. Tahu dia dari arah yang sama tahu ni. Dari sini. Maksudnya kain tali tu bawah daripada kain ni tahu. Dia bukan terkeluar kat sini. Itulah. Lepas tu. Okey, dah nampak rupa dia yang betul. Kita jahitkan. Okey, macam ni ya. Kita akan lipat dia. Okey. Azlina Irrahman, welcome. Okay, betul. Okay, macam tadi juga. Start daripada ujung. Tapi ni kita Nur Nadia Ramli, welcome. Okay, ni macam ni. Kita gulung dia. Lepas tu kita buat apa? Kita penitikan dulu dia. Supaya dia tak terbuka-buka. Senang kita nak jahit. Okey. Itu juga ni. Okey. Okey. Nak buat yang guna kain jersey pun okey ya. Siapa ada kain jersey. Lepas tu kan kalau yalah korang kata design-design macam ni, macam mana pergi beli kain. Okey, sebenarnya kalau korang ada baju korang yang lama-lama, yang korang rasa elok lagi kain dia, tapi korang dah tak muat nak pakai, macam tu kan. Itu pun boleh guna. Ambil lah daripada kita tak guna langsung, baik kita gunting buat emas. Satu pasang baju tu mungkin boleh dapat dalam 3, selesai dah untuk kita seorang. Okey,
Untuk anak buatlah lagi yang lain. Macam tu lah. 3 tu mungkin sebelah side badan baju tau. Dekat tangan baju boleh dapat lagi 2. 1 lah. Sebelah tangan dapat 1. Sebelah lagi untuk lapisan dia kan. Sebab kita nak bawa filter. Kita bukan pakai yang tak ada filter kan. Okey, lepas tu macam ni. Ni pun lipat dulu. Macam tu nampak ke ya? Okey, lepas tu baru kita combine dia. Macam ada orang reply dari luar. Okey, lepas tu sekejap saya ni saya tekan dia. Okey, bila tekan. Tengok dia tak mau jalan. Saya tak tahulah. Untuk yang first tu dia tak mau jalan. Kena angkat tapak dia. Dah macam mesin manual pula. Apalah, redha je lah. Janji boleh guna lagi. Okey, lepas tu jahit tersangkut. Bila banyak-banyak peniti ni mulalah nak tersangkut lah, nak tercucuk jari lah. Saya buat ni sama je saiz depan dan belakang ya. Sama je saiz luar dan dalam emas ni. Walaupun ada orang lain buat yang dalam lebih pendek dekat hidung dia, kat mulut dia, tapi saya nak bagi orang senang jahit, buat macam tu je, bagi sama je. Tak payah nak bagi dia berbeza-beza pun tak apa. Okey, lepas tu siap ni. Ya, ini pun saya better saya jahit dululah sebab nak masuk kat situ. Sebelum ni sebab saya tak guna tali macam ni, saya guna getah. Jadi saya kena selesaikan jahit dua-dua emas ni terlangkup dulu. Okey, yang ini cara dia lain sikit sebab saya selesaikan jahit tali dulu. Ini saya lipat je. Lipat je sekali begitu. Kalau kain jenis tak boleh dah. Kalau jenis kain cotton tu, kita tak nak jahit tepi kan. Okey. Kita tak jahit tepi. Jadi kita kena, kalau dia kain cotton, kita lipat 2 kali. Macam tu. Okey, lepas tu kita pun gunting bulu-bulu yang berbaki-baki tu. Maaf ya, saya tak nampak kalau ada komen apa-apa persoalan saya tak dapat nak reply. Nanti saya reply selepas lah, saya tak nampak. Tak boleh nak tengok. Okey, dia kadang-kadang tu dia tak keluar. Saya sangat geram. Okey, ni atas kan, ni atas. Tak nampak. Ni atas. Yang muncung tu. Lepas tu bertemukan dengan yang muncung lapisan ni. Lepas tu macam mana kita nak samakan dia? Samakan line jahit tengah tu. Ni. Walaupun kadang-kadang dia ada terlebih-lebih tu kan, sebab kain ni memeri.
Jadi kalau dia terlebih-lebih tu, kita boleh kedutkan dia sikit-sikit. Ni buat sampai kat situ ya, atas tali ni lah. Ni pun sama, sampai ke atas tali. Nampak ke? Ngam-ngam atas tali tu. Tu kita penitikan. Okey, bawah pun sama. Lepas tu untuk knit cotton dia susah sikit sebab dia punya memeri tu kadang-kadang dia tak sama tu, sebab kain dia sangat memeri. Okey, lepas tu peniti juga tengah bagi sama dengan ujung ni. Kan macam tak nak sampai tu, tarik je bagi dia sampai. InsyaAllah dia sampai. Ini kita start lah jahit dari ujung tu. Sekejap okey, daripada ujung ni ya, daripada atas tali tu. Okey, bagi dia betul-betul kena dengan glue dia tu lah, kat bawah tu. Okey, hari ni punya siapa yang share live saya ni, okey, paling banyak ada orang lain ya, saya ada hadiah untuk korang. Post pun saya tanggung. Saya nak bagi hanger comel. Apa namanya? Mungkin korang adalah seller. Sangat cantik lah hanger tu. Kalau untuk tudung boleh comel warna pink. Nanti lah habis live saya akan tengok siapa yang share ke banyak tempat supaya lebih ramai orang tahu tentang cara kita ni. Okey, saya akan bagi dia. Saya nak bagi berapa pieces. Saya nak Abdul Rahman, welcome semua. Okey, korang nak berapa pieces? 1 ke 5 ke 10? Wow, kalau 10 sikit lah orang yang dapatnya. Saya akan pilih mungkin dalam 2 ke 3 orang je lah. Kalau 3 ke 5 pieces boleh lah ambil ramai sikit. Korang share yelah, saya tahu tak ada emas. Saya tahu dan tak sempat nak pergi beli dah kan. Lebih baik buat sendiri kat rumah pun boleh. Macam ni. Ni kita snip dia. Kat pertengahan tu snip. Sonoknya. Kerup. Ini kat atas ni pun sama sebab dia melengkung kan. Bila side yang melengkung-lengkung ni lebih penting kita snip dia. Supaya dia tak stres. Kain pun ada stres. Ini kan pula manusia.
Okey. Dah siap ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kedutan pun. Ya, tak ada kedutan pun. Kita terpaksa kedut-kedut, tak ada. Alhamdulillah dia ngam. Seronoklah sikit nak pakai. Kenapa? Banyaknya kenapa hari ni? Sebab kita boleh pakai dari side sini, kita boleh pakai dari side sini juga. Bila dah bosan kucing-kucing, kita berbelang-belang macam harimau pula. Kan? Itu je. Sebab itu saya suka bagi yang kecil-kecil, comel-comel untuk budak. Orang besar mungkin tak nak kot macam tu kan. Tapi budak-budak kan comel. Biarlah, bukannya kita paksa diorang pakai mask sahaja demi keselamatan. Okey. Tapi di samping tu kan, apalah salahnya kalau yang kain plain tu comel saya kita buat misai kucing ke, hidung kucing, mata smile. Wow, comel. Ikutlah kreativiti korang. Itu saya cakap je. Okey, ni saya. Okey, bila kita guna tali macam ni, sebab saya pun yang guna tali ni saya baru nak try, tapi sepatutnya dengan tali ni saya kena bagi yang ini ke bawah. Kurang lah, maksudnya dia sekat ni je. Dia tak boleh tindih dari atas tali. Tapi tak apa, tali ni kita tarik je dia keluar macam tu sikit. Sebab dia kena macam ni kan. Dia bukan macam ni. Saya pun macam tak perasan masa jahit tadi. Ya, tidak boleh kita adjust tadi. Ni. Macam ni. Macam ni, nampak tak? Dia macam ni kan. Jadi kita buat macam ni je. Kita lipat dia macam ni. Dia boleh jadi naik ke atas tu juga. Nampak? Nampak tak dia jadi ke atas tu? Dan ini kita akan tekan. Setiap ujung-ujung ni kita tekan. Tekan dia. Masya Allah. Jahitan dia terburuk pula dekat yang sini. Nampak tak? Terburuk sikit. Tak apa, nanti saya sempat saya buka lah. Ini saya nak tunjuk juga yang ni. Kita tekan dia ni tahu kat bawah dia dengan atas ni dengan bawah ni kita kena tekan kain dia. Diana Salman, buatlah ngah jual. Nak jual? Buatlah. Boleh buat. Ini memang saya suruh korang buat. Dan kalau korang rasa boleh jadi, sila buat. InsyaAllah. Di samping korang cari side income, korang juga boleh bantu orang lain. Ni kita tekan ya. Nanti saya tunjuk je, saya nak bagi hanger yang comel tu. Comel-comel je warna pink. Saya nak bagi 5 pieces lah. Okay, siapa yang sharing punya kita video, saya bagi 5 pieces. Ni lipatnya macam tadi juga. Saya bagi 5 pieces hanger comel. Dia comel sebab warna dia lah. Kan nak raya ni kan, korang yang bukan nak raya, nak puasa, korang nak jual baju budak ke. Kalau tak ada patung tu, nak kan, korang sangkutlah ke hanger tu nanti. Manfaat juga. Kalau tak, apa nama saya nak kata ni? Apa nak cakap tadi? Dah terlupa.
Apa saya cakap tadi? Kalau tak hanger comel tu boleh sangkut baju anak korang kat rumah. Bukan semata-mata untuk berniaga je. Okey. Ni pun kita tarik ke sini. Ini dah terpaksa dikelepekkan macam tu sikit sebab kita dah, saya bukan kita, saya yang buat silap ni kan, sebab kita salah sikit dengan tadi. Cara tu dah betul ya, jahit tu, cuma yang ni lapisan ni tadi saya terjahit sampai atas tu, atas tali tu. Jadi tak boleh ya, kita kena jahit sampai kat tepi tali je. Oh, saya baru tahu Ina Salman dan Diana Salman ni tengah berbual. Okay. I'm sorry ya. I'm tak faham tadi kan. Sorry. Okay. Dah dapat. Okay. Ya Allah. Dia dah buat hal balik. Saya punya jahitan tu dia jadi menggerutu-gerutu. Tapi tak apalah, saya dah tunjuk dia dah siap ya. Begini rupanya. Letak nganga kat hidung tu. Okay. Dr. Chili is coming. Okay. Sebelum kita pakai tu, apa kita buat? Kita masukkan filter. Mana? Tak nampak lah. Tapi lebih kurang macam ni ya. Sekejap ya. Nak juga masuk kan, nak tunjuk bukti. Kena buat sekarang. Betul. Untuk diri sendiri, lepaskan dulu. Lepas tu, okey, konon ni filter kita tu. Ni saiz korang hidung mulut. Okey lah. Lepas tu, tapi kalau ni saiz besar macam ni, buat besar lagi bagus kan. Biar dia tak bergerak. Dia tak bergoyang-goyang kat dalam tu. Ini andaian je tahu, ni kertas. Okay, lepas tu masuk sampai ke tengah ni tau. Haliza Ismail, thank you, welcome. Thank you, welcome. Cikgu belum belajar lagi, jangan takut. Tak adalah, saya bukan cikgu. Saya biasa-biasa je. Saya cuma berkongsi apa yang saya ada. Ni semua dari Allah. Tak boleh duduk seorang-seorang je guna. Okey, macam ni. Ni tau. Mahal ni. Ish. Tahu nak tarik. Okey. Dekat anak buat ada event tau. Jangan pergi buat ikat mati. Kesian dia nak buka. Okey, nak bedah apa pagi ni? Dah siap. Ni kalau anak saya nampak ni, semua yang kucing-kucing ni semua dia nak. Dia dah cok dah 5. Okey. Tapi ada siapa yang rasa dia tak mampu nak buat, dia tak boleh juga nak buat, walaupun dah ada cara semudah ni, boleh je roja kat saya. Saya boleh bantu. Saya dah prepare banyak ni, yang ada yang dah siap. Okey, ada lagi yang belum siap. Tu kat bawah tu banyak lagi kain dia. Okey, saya boleh bantu kalau korang sangat memerlukan. InsyaAllah pos tak tutup. Kan? Okey, saya bolehlah keluar untuk pos tu, tapi saya hanya akan pilih 1 hari dalam 1 minggu. Ya, tak adalah saya nak ni
Maksudnya hari Sabtu post JNT je lah. JNT hari Sabtu Ahad still on. Mana-mana salah satu hari tu saya bagi kita ni balik. Okay, ni saya buka balik sebab tak cantik ni kan. Tak apalah, nanti saya jahit. Okay. Semoga perkongsian kita hari ini dapat membantu korang merungkai kekusutan, kerisauan kat hati sebab tak ada face mask surgical yang dah ready tu kan. Okay, lepas tu kalau korang ni bila nak basuh ni, rendamlah dengan Dettol atau apa-apa sahaja yang lebih bagus lah, bukan guna sabun biasa lah. Okay, lepas tu jaga kesihatan diri, basuh tangan selalu walaupun guna sekalipun. Okay, semoga negara kita daripada wabak yang sedang melanda. Semoga Allah jaga keluarga kita, seluruh umat Islam seluruh dunia, dan semoga apa yang ini dapat menjadi pengajaran kepada kita. Mungkin ada sesuatu Allah nak ajar kita tapi kita tak sedar kan. Jadi hari ini hari Jumaat yang sangat mulia, lebih baik kita bermuhasabah diri supaya apa yang terjadi semuanya mendatangkan pahala, bukan dosa pada kita. Ikhlas dan redha, bersabar, berdoa, solat, banyak-banyak bersyukur. Walaupun satu wabak, tapi bila kita syukur, Allah akan bagi lebih lagi kebaikan kepada kita. Okey, untuk inner yang saya kata tadi tu, insya-Allah lah. Next time, esok kalau ada masa, kalau ada kelapangan kita dekat sini lagi, saya akan tunjuk cara buat inner tu ya. Ni macam ni. Ini saya dah buat satu sampel tapi nantilah ya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.